Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشايخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق قائل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم معلم سليمان علمنا اللهم مفهم إبراهيم فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا وحكما وعلما وسخرنا مع داود الجبل يسبحنا وطير ولنا وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة والعمل بحق اسمائك يا كريم يا الله. اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang Jumaah yang dimuliakan yang dirahmati Allah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada malam ini dengan izin dan kehendak aturan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selagi dipanjangkan usia kita, dihidupkan kita hingga ke saat ini dalam nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebaik-baik manfaat dan fahaman tentang iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan terbuka pintu hati kita, cinta, rindu dan kasih kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakui kita sebagai umatnya, diberi kepada kita syafaat di akhirat nanti. Dihimpunkan kita mudah-mudahan bersama junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan kita ke dalam syurga Allah tanpa hisab dengan berkat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis. Insya-Allah kita sambung pengajian kita. Soalan yang ke 51. Soalan ke-51 wahdaniyah. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-wahdaniyatu yakni
dengan maksudnya esa ataupun tunggal. Esa ataupun tunggal. Maksud kata esa ataupun tunggal tu apa dia? Tidak ada sesuatu yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Sama ada pada zatnya, sama ada pada sifatnya, sama ada pada perbuatannya. Tidak ada sesuatu yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada pada zatnya, sifatnya ataupun perbuatannya. Tak. Jadi itu maksud kata wahdaniyah. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Zat, sifat dan perbuatan. Baik. Sebelum kita masuk, seperti biasa, kita ulang sedikit sebentar lalu. Wahdaniyah sebagai ingatan. Wahdaniyah ini salah satu daripada pembahagian daripada sifat salbiyah. Qudrat, iradat, ilmun, hayat. Betul ke tu? Mana pula? Itu belum lagi. Main betul je. Qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamu binafsih, wahdaniyah. 5 sifat salbiyah. Jadi wahdaniyah ni sifat salbiyah yang keberapa? Yang kelima. Tu, soalan kedua. Yang ketiga, fungsi ataupun maksud pada salbiyah tu apa dia? Menafikan perkara yang tidak layak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menafikan. Jadi Allah Ta'ala Maha melihat. Maka salbiyah akan menafikan Allah Ta'ala melihat, mestilah dengan keesaan, mestilah melihat dengan kesempurnaan kamalan. Jadi menafikan perkara yang tidak layak. Tu kata salbiyah. Baik. Maka kita masuk pada soalan yang pertama. Apakah makna wahdaniyah? Maknanya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak tersusun daripada beberapa bahagian dan tidak ada bersamanya zat sekutu. Ada zat lah. Dia panggil wahdaniyah pada zat. Yang pertama zat. Tidak tersusun daripada beberapa bahagian dan tidak ada bersamanya zat yang sekutu. Mana zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bersusun dengan beberapa juzuk. Kalau disusun dengan beberapa juzuk, maka dah menyamai dengan sifat makhluk lah. Zat yang tersusun daripada beberapa juzuk yang kita masuk pada awal dulu, yang termasuk pada perkara yang jirim, jauhar firik, jauhar mauhum, tu awal-awal dululah. Jadi kalau tersusun daripada beberapa juzuk, maka ia adalah sifat bagi makhluk. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala zat yang tidak tersusun, sama ada seperti makhluk manusia tersusun bercampur di antara apa dia? Ada dagingnya, ada tulangnya, ada darahnya, kan? Bercampur barulah jadi dengan zat diri pada makhluk manusia. Kayu ni bercampur dengan dirinya, maka juzuk-juzuk dia. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala zatnya tidak tersusun daripada beberapa juzuk bahagian dan tidak ada, itu satu, dan tidak ada bersamanya zat sekutu. Tidak ada zat yang lain bersama dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama dengan zat yang lain. Baik. Jadi bolehkah diterjemahkan zat itu dengan makna fizikal ataupun makna fizikal tu bahasa kita. Kalau bahasa Arab ni sebut jisim lah. Tak boleh lah. Ada satu makcik tu tanya, boleh tak kalau nak terjemahkan zat tu dengan makna fizikal? Tak boleh lah. Sebab fizikal menunjukkan berjisim. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan berfizikal. Habis tu zat lah. Zat yang macam mana? Zat yang bersifat dengan sifat kamalan. Habis cerita dekat tu ni. Yang tidak ada sesuatu bersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak tersusun daripada beberapa juzuk. Betul macam mana? Macam mana apa lagi? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang maha sempurna. Habis. Yang pertama, dia panggil wahdaniyah pada zat. Kemudian dia kata lagi, sifatnya tidak berbilang-bilang. Yang ni masuk pada wahdaniyah pada sifat. Iaitu sifatnya Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang. Bererti Allah Subhanahu Wa Ta'ala
tidak bersifat dengan bermacam-macam sifat dari satu jenis yang sama di segi nama dan makna. Nah, jadi tidaklah bersifat dengan sifat yang berbilang walaupun dari jenis yang sama, berbilang kali sifat dia. Seperti ada bagi Allah Ta'ala itu lebih daripada satu sifat ilmu. Ilmu juga. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Kemudian dikatakan bersifatnya ilmu itu kerana apa Allah Ta'ala bersifat ilmu? Kerana ilmu yang banyak. Banyak tu berbilang tu. Jadi bukan banyak tapi esa lah. Tidak berbilang pada sifat ilmu. Allah Ta'ala yang bersifat sifat ilmu. Kita ni tidak bersifat dengan sifat ilmu. Tapi kita ni jahil. Kemudian bila kita belajar baru dapat faham, baru kata jadi ilmu. Betul? Maka bila satu ilmu tak dikata alim lagi, tak dikata pakar lagi. Betul? Nah, kena berlatih lagi. Berlatih tu kan dah menisbah pada berbilang. Mustahil ilmu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat berbilang satu. Dia bagi contoh lagi iradah, kehendak. Lebih daripada satu iradah. Tak. Kalau Allah Taala berkehendak jadi, jadilah. Kita berkehendak juga. Berkehendak kita boleh jadi berkehendak pada yang di sini tidak menyamai berkehendak kita pada yang semalam. Boleh jadi berkehendak kita 2-3 kali berkehendak. Baru nak jadi satu benda tu dengan kehendak. Tak, Allah Subhanahu Wa Taala esa pada sifat dia, iaitu esa juga pada iradah kehendak dia. Dan dia bagi contoh lagi qudrat, sifat qudrat pun esa pada qudrat. Qudrat yakni kuasa. Esa pada qudrat yang esa pada sifat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berkehendak jadi, maka dengan qudratnya jadilah apa yang dikehendak tersebut berbetulan dengan ilmunya. Kita jadi juga, tapi boleh jadi itu tak apa nak sempurna, buat lain baru jadi bagi elok. Lemahnya makhluk ni. Oleh itu sifat ilmu bagi Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah satu yang menyingkap. Apa maksud menyingkap ni? Yang tidak terhijab lah, yang tidak menghijab, ataupun boleh bubuh di situ inkishaf lah. Inkishaf, bubuh itu inkishaf. Nanti bawah tu dia sebut juga. Akan datang dia sebut lagi bab inkishaf. Menyingkap, yang ini tersingkap, tidak ada satu pun yang mendinding. Itu maksud menyingkap. Menyingkap di sini iaitu tidak ada yang mendinding, yang menghalang, yang menghijab. Segala perkara wajib. Apa segala perkara wajib? Iaitu zat dan sifat Allah. Pun di dalam ilmu, pun di dalam pengetahuan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menyingkap juga pada perkara, segala perkara harus. Apa perkara harus? Makhluk lah. Kita lah. Pun di dalam sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mustahil, perkara yang mustahil, lawan bagi perkara wajib tadi, pun di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi contoh. Kita ni kita kenal tak diri kita ni siapa? Kita lah. Tak ada kaitan dengan tauhid ni, contoh. Nak bagi contoh kita manusia. Kenal tak kita diri ni siapa? Kenal lah. Kita tahu tak diri kita apa yang kita boleh buat? Tahu tak? Dan kita tahu tak apa yang kita tak boleh buat? Tahu tak? Yang boleh buat itulah perkara yang ada pada kita. Kita tahu, kita kenal diri kita siapa. Wajib atas kita lah, contohnya maknanya perkara wajib yang ada pada kita. Dan kita tahu takat mana yang kita boleh buat, dan kita tahu apa yang kita tak boleh buat. Mustahil ni aku tak boleh buat, tak boleh, mustahil. Macam mana kita boleh tahu perkara yang kita boleh buat, dan kita tahu perkara yang kita tak boleh buat, iaitu mustahil? Macam mana kita boleh tahu? Tak pernah buat. Atau yang pernah buat tu tahu pula. Macam mana kita boleh tahu yang kita ni boleh buat dan yang ni aku tak boleh buat? Sebab ilmu. Kita ni ada ilmu mengenal diri kita sendiri lah. Faham tak maksudnya? Tu kata ilmu tu. Jadi ilmu kita
Ilmu kita ni, atas diri kita ni, tidak ada yang mendinding. Kita tahu habis belaka lah kita. Yang ni aku boleh buat. Orang lain tak tahu lah. Tapi yang ni tak boleh buat. Mustahil, memang tak boleh buat. Jadi kita tahu atas diri kita. Itu yang dimaksudkan pada. Ilmu kita mengetahui atas diri kita sendiri. Satu. Kemudian lawan mustahil bagi diri kita pun kita tahu juga. Kemudian bila kita dah buat, kata meja ni, benda harus. Dulu tak ada, aku pun nak buat bagi jadi ada. Maka meja ni buat hasil daripada tukangan tangan kita. Maksudnya. Jadi hasil ilmu tadi ni dengan ada ni perkara yang meja ni boleh jadi dulu tak ada, aku rasa nak buat, aku buat. Maka dia di dalam ilmu kita tak? Dia di dalam ilmu kita tak? Dia di dalam ilmu kita. Tu kata ilmu tu pada diri kita pun berada dalam ilmu kita. Benda yang kita tak mampu buat pun di dalam ilmu kita. Benda yang kita boleh buat dan tak nak buat pun di dalam ilmu kita juga. Tu kata menyingkap tu, faham tak? Menyingkap. Tersingkap. Baik, masuk balik pada sini. Maka sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala iaitu tersingkap segala perkara wajib. Apa dia? Diri zat Allah Subhanahu Wa Taala pun ada tersingkap dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, perkara harus kita ni pun di dalam ilmu Allah Taala. Kemudian dia kata yang ketiga, perkara mustahil lawan bagi wajib tadi pun di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tidak ada satu pun yang terhijab daripada ilmu Allah Taala. Kalau tiba-tiba ada yang mengatakan COVID ini dia jadi kebetulan je. Allah Ta'ala kebetulan jadi COVID ni. Kebetulan. Kalau dia kata kebetulan, maknanya luar daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa? Jadi syirik. Maka Allah Ta'ala tidak berkuasa di atas COVID jika mana dikatakan kebetulan. Ternafilah ilmu tadi ni. Makanya tidak adalah wahdaniyah pada sifat, iaitu sifat ilmu. Pasal apa? Sebab ada benda lain yang Allah Ta'ala tak tahu, yang tak duduk dalam ilmu Allah Ta'ala. Mustahil, melainkan semua perkara di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu. Kemudian sifat iradah dan sifat qudratnya juga satu, iaitu esa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bebas melakukan apa sahaja yang dia, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahu. Tidak ada pada sesuatu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifat lain yang sama dengan sifat tersebut. Tak ada satu pun yang menyamai dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun ada kederat. Kita kata ni orang Perak ada kederat ni tak? Ada tenaga lah. Adakah menyamai yang kata kudrat? Perkataan sahaja sama, tapi sifat tak ada. Kita ni tidak ada sifat kuasa pun. Kita ni berhajat kepada Tuhan yang memberi kita ni tenaga. Kalau Tuhan tidak berkehendakkan kita ni tenaga, ada tenaga tak? Tak ada tenaga. Maka kita ni bersifat dengan sifat ada tenaga ke? Tak ada sebenarnya. Kita ni sebenarnya bersifat dengan sifat bertenaga ke ataupun tak ada tenaga? Sebenarnya kita ni. Saya ulang lagi sekali. Kita kata kita ni ada tenaga. Kalaulah Allah Ta'ala tidak berkehendakkan kita ni bertenaga, kita ada tenaga tak? Tak ada tenaga. Sebenarnya kita ni bersifat dengan sifat bertenaga ke ataupun tak? Tidak. Sebenarnya kita ni bersifat dengan sifat lemah, itu je. Maka Allah Ta'ala kehendakkan kita bertenaga, jadi kuat kita. Makan suplemen tak kuat-kuat juga. Jenuh. Tongkat Ali, robah tongkat Ali sampaikan macam-macam hari-hari mau apa benda lagi lah. Tak mau juga. Saya ada dah ayat. Tanya aku lah ayat apa. Pandai-pandai lah. Kalau Allah Ta'ala tak berkehendak jadi tak? Tak jadi. Maka kita ni bersifat dengan sifat lemah, tenaga tak ada. Ilmu pun tak ada. Apa lagi? Apa pun tak ada. Ibarat botol kosong. Jadi sebenarnya tak ada apa kita ni.
Jadi kalau kita kata kita berkuasa, Allah Ta'ala berkuasa, di situ dah jadi syirik pada sifat. Habis. Kemudian dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersendirian di dalam semua perbuatannya. Yang ketiga. Yang pertama tadi zat, yang kedua sifatnya, yang ketiga perbuatannya. Zat, sifat, perbuatan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala esa, yakni bersendirian dalam semua perbuatannya. Tidak ada unsur lain yang memberi kesan bersamanya, tak ada. Dalam setiap perbuatannya. Allah Ta'ala berkuasa menghilangkan dahaga. Contoh yang sama, saya suka sebut ulang contoh yang sama bagi nampak itu je. Allah Ta'ala berkuasa menghilangkan dahaga, tidak ada kuasa lain yang berkuasa pada perbuatan menghilangkan dahaga. Tak ada. Ayuh ni pun perbuatan menghilangkan dahaga tak ada pada dia. Tak ada pada dia. Kita makhluk, ayuh ni pun makhluk. Kita tidak berkuasa, ayuh ni pun tak berkuasa. Jadi yang kita minum ayuh ni apa? Kufu dia, ingat kufu saya sebut tu kan? Kufu dia, dahaga minum ayuh. Kufu dia. Bila nak bubuh ayuh, mesti dalam bekas yang panggil apa ni? Gelas lah apa? Bertangkuk ni kan? Ada bertebing ni kan? Kalau buah hati piring, meleleh nyoknya dah. Kufu dia. Jadi, tidak ada perbuatan lain yang berkuasa, tidak ada zat lain melainkan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada sifat lain melainkan sifat esa pada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada. Habis itu ubat memberi kesan pada menghilangkan sakit tak? Tak. Tidak. Itu maka ubat kenapa? Memang diperintahkan untuk kita berubat. Sakit makan ubat. Ubat tak semestinya pil tu. Ubat tak semestinya pil tu boleh jadi ubat perkara yang lain. Daun orang punya boleh jadi ubat tu dengan puasa. Boleh jadi ubat tu dengan kita bersedekah. Boleh jadi ubat tu dengan doa. Ubat pergi berubat. Boleh jadi ubat. Orang ubat sakit mata kan. Dia baling kan. Dia viralkan video pak cik tu berubat. Dia bubuh geli ke apa entah bubuh kan. Ubat. Orang yang tak apa nak nampak tu berubat dengan izin Allah Ta'ala sembuh. Pak cik tu pun awal-awal dia bagi ceramah dah. Dia tak boleh buat apa. Cuma dengan izin Allah Ta'ala. Dia okeylah. Iktiqat betul dah. Kita pula pergi ni garanti ni. Kita pula jadi syirik. Dia tak syirik pun. Asbab usaha ikhtiar je pun. Dia pergi. Itu kalau kita nak kata dia syirik guna pakai gila-gila tu, yang kita makan ubat tu tak syirik. Apa dia tu? Jadi iktiqat kita apa? Tidak ada satu pun selain daripada Allah Ta'ala yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbuatan dia sahaja. Yang lain tu dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada? Contoh dah. Pergi penuh rumah. Duduk, siap ambil nombor. Kawan tadi duduk sana. Dekat sana. Kena ambil nombor saat kata. Lambat sikit. Tak nak pergi. Tak boleh masuk lah. Orang siap tidur dekat sana. Saya pula promosi dekat tuan-tuan. Tuan-tuan pergi. Aku pula tak sempat nak pergi. Berubat mata. Makcik tu dia boleh pakai cermin mata. Tak pakai cermin mata dah. Boleh baca. Subhanallah. Siapa yang hebat? Pakcik tu ke hebat? Gelega tu ke yang hebat? Dah. Ta'ajub kita pada mana? Ta'ajub pada Allah. Masya Allah, hebat Allah Ta'ala. Ada orang berubat pakai bedah operasi mata kan. Ada orang berubat dengan pakai ayur, ada orang berubat pakai itu, pakai ini, pakai geliga. Allah hebat. Allah Ta'ala nak bagi baik itu, buta pun boleh sembuh lah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak. Cari. Jadi tidak ada ubat yang menyembuhkan melainkan Allah. Perbuatan. Tidak ada perbuatan makanan yang mengenyangkan melainkan perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan guru yang memandaikan kita, memberi ilmu pada kita melainkan perbuatan Allah. Asbab saja mengaji faham. Asbab saja minum hilang dahaga. Asbab saja berubat sembuh. Asbab saja makan kenyang. Asbab.
Asbab pun Allah Ta'ala, musabbab pun Allah Ta'ala. Itu akan datang, kita akan masuk. Baik, jadi 3 di sini. Iaitu mengesakan Allah Ta'ala pada zatnya, mengesakan Allah Ta'ala pada sifatnya, mengesakan Allah Ta'ala pada perbuatannya. Zat, sifat, perbuatan. 3 tu ingat. Zat, sifat, perbuatan. Zat, sifat, perbuatan. Jadi macam mana? Nabi SAW sebut, apabila kamu bercakap, mafhum daripada hadis Nabi, maka hendaklah kamu lapik, mulakan dengan insya-Allah. Insya-Allah. Kalau kamu terlupa pada awalnya nak sebut insya-Allah, maka kamu sebutlah pada hujungnya insya-Allah. Insya-Allah, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Habis. Zat, sifat, perbuatan. Kemudian semua hal di atas bermakna tidak ada zat lain berserta zat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sifat lain berserta sifatnya nya Allah Taala. Dan tidak ada perbuatan lain berserta perbuatannya perbuatan Allah Taala. Tidak ada zat lain berserta dengan zat Allah, tidak ada sifat lain berserta dengan sifat Allah, tidak ada perbuatan lain berserta dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi syirik salah satu daripada zat, sifat dan perbuatan. Pisau memutuskan, betul? Pada hukum akal. Kita kata pisau memutuskan. Kalau dah mengaji tauhid, kita nak jawab pun tak berani. Pisau memutuskan. Ia pada hukum akal. Pada hukum akal, kita tengok pisau tu putus. Dan pada adatnya pisau tu memutuskan. Pada adatnya hukum adat pisau putus. Akal pula fikir, tak payah nak pegang pisau tu. Kita tahu dah pisau tu putus, memutuskan. Tetapi i'tiqad kita apa? Pisau tu berkuasa tak memutuskan. I'tiqad kita. Pisau tu berkuasa tak memutuskan. Tuan-tuan dulu duk berlatih perang kan. Askar dah. Poli askar duk pegang senjata, duk menembak sana, tembak sini. Peluru tu berkuasa ke tidak mematikan? Seorang je jawab. Yang lain tak berani nak jawab apa. Peluru tu berkuasa tak mematikan? Tak berkuasa. Tu i'tiqad kita, jazam dah. Tak berkuasa. Jangan ragu-ragu. Ragu-ragu jadi masalah akidah. Jazam dah. Tapi kalau macam tu boleh pergi dah senyonyonya. Tak boleh. Tak boleh. Pada hukum adatnya, hukum akalnya, apa dia, peluru tu kalau kena boleh memudaratkan. Jangan kamu campak diri kamu ke dalam kemudaratan. Jadi jangan pergi ya. I'tiqad kita apa? Peluru tidak memberi kesan pada mematikan. Tak, melainkan Allah. Kan kita dengar dulu orang alim dulu kan. Pergi tempur, tak ada apa, kosong pergi. Tapi panjang umur, beberapa butir peluru masuk, tak ada apa. Pasal apa? I'tiqad dia jazam dah. Kita pun nak pergi, padahal tak jazam. Pergi, terlingkup lah. Jangan dia buat. Sahabat saya di pondok ni cerita bab ni kait ni. Dia seorang yang suka selawat. Ngaji tak pernah pandai, tapi selawat. Lepas dia kira orang awal selawat. Semayang tu dia orang awal. Dia nak kaitkan dengan contoh yang kata Allah Ta'ala berkuasa. Pergi ke pekan, ngaji tak pernah pandai orang ni. Pergi ke pekan, balik seminggu Jumaat ke tengah hari, langgar dia kereta, pecah cermin kereta, dia jatuh, kereta langgar. Nak seberang jalan balik ke pondok. Kena langgar, cermin pecah, cermin kereta tu pecah. Dia bangkit-bangkit, dia sapu-sapu, dia tengok kereta tu, kena ada lintas macam tu je, tak ada apa. Kita kata apa? Kebai dia ni. Kebai apa? Kalau Allah Ta'ala berkehendak, jadi tak? Jadi. Kalau Allah Ta'ala berkehendak tak jadi tak? Jadi. Kita kata apa? Berkat selawat kan? Berkat selawat. Berkat tu kata berkat. Jadi semua Allah Ta'ala. Jangan kira tuan-tuan lepas ni tunjuk handai pula lori lalu bitala kepala. Tu bodoh namanya. Pisau tadi, balik pada pisau, tidak memberi bekas pada memutuskan, memotongkan. Tapi pada hukum adatnya apa tu? Nak potong pakai pisau. Pada hukum akal, pisau tu putus lah. Kalau guna pisau tu, luka tak kena tangan. Pada hukum akal kita luka pula. Tapi i'tiqad kita apa? Kalau Allah Ta'ala tak berkehendak melukakan, maka pisau tak akan boleh melukakan. Kerana pisau pun makhluk, kita pun
makhluk tu. Tak? Nah, satu tok guru dia ajak anak murid dia ngaji tauhid. Dia ajak anak murid dia, bismillahirrahmanirrahim, yakin Allah Ta'ala akan beri pada kita boleh berjalan di atas air. Yang si pendayung sampan ni, madrasah dia seberang, dia bawa ke seberang ni cerita wali, cerita orang soleh. Maka pendayung sampan ni dia akan bawa anak murid dengan tok guru ni pergi ke madrasah. Lepas hantar, kemudian dia duduk di bawah madrasah tu. Madrasah kan kita sebut apa? Medesah tak? Medesah tak? Dan madrasah tu sekolah. Kita kata surau madrasah. Lepas tu dah sebut madrasah tu surau. Kemudian sebut salah tu medesah katanya. Nak ke mana? Nak medesah katanya. Medesah. Jadi pergi ke situ, pendayung sampan ni duduk bawah madrasah ni. Dengar tok guru tu ngajar tauhid, dengar. Siapa-siapa yang baca bismillah yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh berjalan di atas air. Kemudian pendayung sampan ni kata apa? Aku yang tak mengaji dengan budak-budak macam budak-budak ni, mengaji tauhid, mengaji buku kitab ni, dengar aku nak try. Try jadi dengan izin Allah Taala. Maka dia kata apa? Aku yang tak mengaji pun boleh buat. Depa yang mengaji memang lagi boleh lah. Yakin sungguh. Dia buat yakin. Dengan izin Allah Ta'ala boleh berdiri atas air tanpa tenggelam dalam air. Lalu dia pecahkan sampan. Kemudian dah habis tengah hari, tok guru kata jom kita balik. Dah habis seberang. Tengok sampan dah pecah. Cari pendayung sampan. Kenapa? Ngapa sampan kamu ni? Saya dengar tok guru kata tadi, siapa yang bismillahirrahmanirrahim baca yakin, maka dia boleh berjalan di atas air. Saya buat dengan izin dan kehendak Allah Ta'ala. Yakin Allah Ta'ala beri dapat saya beri atas air. Sudah. Tok guru kata apa? Buat seorang-seorang. Siapa kena buat dulu? Ketua kelas habis. Seorang. Habis semua nak murid jatuh dalam air. Tinggal siapa? Tinggal tok guru. Kita serupa juga. Dia yakin ni. Yakin ni. Kita yakin Allah Ta'ala berkuasa. Ya, yakin. Betul kita ni, atas diri kita sendiri yang kita tak pernah yakin aku ni, muka aku ni. Tuhan boleh buat apa saja. Nak kata apa? Tidak ada satu yang mensyirikkan Allah Ta'ala sama ada pada zat, sama ada pada sifat, sama ada pada perbuatan. Tuan-tuan jangan suruh saya jalan atas air sudah. Saya tiap hari jalan atas angin. Tiap hari jalan atas angin. Saya datang Manjung daripada Kuala 2 langkah je. Malah nak cerita, kan riak pula. 2 langkah dan atas angin. Saya tak pijak atas bumi tuan-tuan. Saya naik je kereta, 1 langkah atas kereta, start enjin jalan sampai sini, selangkah turun, selangkah naik, selangkah turun. Duduk atas angin je sampai sini. Faham tak atas angin tu? Atas kereta lah. Bukan terbang atas angin. Siapa percaya tu kena tipu je kan. Baik, habis. Allah Ta'ala berkuasa. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Soalan 52, apakah dalil aqli bagi sifat wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dalilnya ialah segala makhluk ini kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau tidak bersifat esa, sudah tentu mempunyai sekutu, maka setiap sekutu akan bersifat lemah kerana berhajat kepada sekutu yang lain. Mustahil. Yang bersekutu tu pula memang Tuhan. Dua-dua ni Tuhan. Allah Ta'ala dan ada Tuhan lain. Maka pun dikatakan lemah walaupun kedua-dua itu Tuhan. Sebab bersekutu itu menunjukkan lemah. Mana? Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat lemah, maka makhluk tidak akan ada. Tidak. Kalau dah kata lemah, bersekutu, maka jadi lemah. Kalau lemah, tentu makhluk tak ada. Kenapa makhluk tak ada pula? Sebab perkara yang disebut sebagai bersekutu itu menunjukkan lemahnya bagi yang bersekutu tersebut. Jadi bila bersekutu, kuasa mana yang lebih berkuasa menjadikan? Maka bila bersekutu, dua-dua berkuasa. Mustahil pada akal alam ni terjadi dengan sempurna apabila ada dua-dua bersekutu. Makhluk, kita ni nak sempurna kejadian surau ni kena bersekutu. Betul? Nak sempurna cantiknya surau ni kena bersekutu. Tu sifat sekutu bagi makhluk ni. Bagi yang sifat sekutu ni hanya aja bagi makhluk je kita ni.
Bersekutu ni mana kita bersama-sama, nak jadi surau pun kena bersama-sama buat. Lemah tu. Maka bila ada bersama bahawa jadi alam ni lemah. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat bersekutu. Kerana bila bersekutu artinya lemah. Kalau lemah tak sempurna lah alam. Mana tak jadilah alam ni. Kemudian dia kata lagi, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat lemah, maka makhluk tidak akan ada. Jadi ada tak makhluk sekarang ni? Ada. Ada menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wahdaniyah. Inilah dalil tentang wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, soalan 53. Apakah dalil naqli bagi sifat wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tadi dalil akli, dalil akal. Dalil akal ni maknanya kita boleh fikir dengan akal kita. Tengok alam ni sempurna. Kalau Tuhan ada dua, mana mungkin Tuhan ada dua. Tuhan A nak jadikan matahari, Tuhan B nak jadikan bumi. Tak mungkin. Maka akan jadi celaru, mustahil pada akal Tuhan tu ada dua dan tiga dan lebih. Maka Tuhan tu mesti esa. Mesti itu pada akal tidak dapat tolak bahawa Tuhan tu esa. Kemudian dalil naqli pula apa dia? Iaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah warrahmanir rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia Esa. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Dia Esa. Jangan kita menyengutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Huwar-Rahmanur Rahim. Di sini saya nak keluar sikit daripada tajuk ini. Tetapi ada kaitan dengan Huwar-Rahmanur Rahim. Mungkin boleh jadi panduan, teguran, ingatan supaya jangan buat. Bila mana kita membaca suratul Fatihah, bukan ramailah, tapi ada juga yang membaca, iaitu bila baca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak baca huruf ni, tetapi nak jagakan huruf ha tertukar ni kepada seperti nu, tapi dia tak sebab nu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan ni dah. Semayang jadi rosak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Habis semayang rosak. Bertukar baris di situ. Jadi baca betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim dengan Ar-Rahmanur Rahim. Kita tak bukan suruh perhati, kadang tak perasan. Kadang-kadang kita terperasan orang baca. Yang membaca pun tak perasan dia baca begitu. Ini masalah. Jaga-jagalah rukun tu. Bila tak betul Fatihah tu, maka bukanlah Fatihah. Bila bukan Fatihah, maka kurang dah satu daripada rukun solat, batal solat. Baca. Tapi di sini memang dia baca Huwar-Rahmanur Rahim. Sebab kalimah nu tadi kalau di-i'rabkan di situ, dia bukan duduk pada tempat seperti mana Bismillahirrahmani. Kalau nak i'rab sudut nahwu panjang cerita dia, tak payah lah. Harfun jar, kemudian lafzul jalalah tu jadi apa? Guna Ar-Rahman itu sifat awal, sifat sani. Bila baca Bismillahirrahmanirrahim diikut pada lafzul jalalah Allahi mudhafun ilaih bagi ismi mudhaf bahafun jar, kemudian ismi itu majrur. Panjang cerita tak payah. Bab nahwu tak payah ambil ini. Jadi jaga-jaga saja. Bagi kita ni yang baru kita nak mengenal diri kita, kelemahan kita ni, baru nak mula belajar ni, berjaga-jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tu saya keluar daripada tajuk itu. Cuma saya nak bagi peringatan. Boleh jadi peringatan, boleh jadi ingatan untuk kita supaya kita berjaga-jaga. Baik, habis soalan 53. Maka habis pada sifat salbiyah yang 5, iaitu wahdaniyah. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Ataupun wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Jangan mensyirikkan Allah Ta'ala salah satu daripada 3 tersebut,
maka rosak akidah kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan masuk insya-Allah, ada umur, panjang, ada rezeki, panjang umur, tidak ada apa-apa halangan, insya-Allah mudah-mudahan kita akan masuk asyirku wal kufru. Syirik dan kufur pula. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan ke sekadar yang termampu saya jawab, saya cuba jawab insya-Allah. Baik, kalau tak ada apa-apa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sebaik-baik kefahaman, kekuatan akidah pada kita, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa segala yang kita lakukan, melainkan semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma jahilna fid dunya wal akhirah. Allahumma irfa'na bima 'allamtana, Allahumma akrimna bima 'allamtana. Allahumma sallimna wal muslimin. Ba'idna min 'adzab, qaribna ila rahman, janibna minasyaitan wal ma'asiyah. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل ودنا الصراط المستقيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.